holding on, yeah. Cloudy storms and winter rain. Sometimes I. Okay, kita nak cuba tengok soalan dasar fiskal pada tahun 2021-2022. Ada satu soalan yang berkaitan dengan keluk, iaitu soalan nombor 2 ni. Okay, berbantukan pendekatan rajah pendekatan ADAS, jelaskan bagaimana penggunaan dasar fiskal melalui perubahan perbelanjaan kerajaan. Dinyatakan dekat sini dapat mengurangkan inflasi tarikan permintaan. So dekat sini kita kena faham dulu apa yang soalan nak. Kita akan guna dasar fiskal. Kita akan menggunakan G. Ini adalah G lah. Kita akan ubah G kat sini. Perubahan G dapat mengurangkan masalah inflasi tarikan permintaan. So apa step cara nak menjawab? Macam biasa, mula-mula masukkan beraksi dululah. So ini mestilah P dan ini adalah Y ataupun KNK. Lukis dulu dia punya keseimbangan. So ini adalah AS, inflasi. Bila inflasi, kita letak siap-siap kita punya persilangan tu tinggi sikit. So ini adalah kita punya AD. So keseimbangan pada E0 lah kat sini. Ini adalah step pertama, mesti lukis kita punya keseimbangan dulu. B0, Y0. So kat sini nombor 1. Nombor 1 mesti cakap pasal keseimbangan. Keseimbangan apabila keluk AS bersilang dengan keluk AD pada titik E0, tingkat harga P0 dan Y0. Yang ni sudah tulis penuh lah, saya tulis ringkas-ringkas saja. Lepas tu nombor 2, kita mula nak menjawab soalan ni macam mana kerajaan ubah perbelanjaan lah, G. Yang ni kita kena tahu bila berlaku inflasi, kerajaan kena turunkan G. Apabila kerajaan menurunkan G, apa yang berlaku? Dia akan beri kesan kepada AE. Jadi AE akan turun. Bila AE akan turun, menyebabkan peralihan keluk AD dari AD0 ke AD1. Kita kena faham yang ini basic lah pengetahuan. AE sama dengan C plus I plus G. So dalam soalan sekarang ni kita ubah kita punya G, yang mana kat sini kita turunkan kita punya G. Jadi bila G turun, sini kan sama. Bila G turun, maka AE pun akan turun. So penurunan AE menyebabkan peralihan keluk AD dari AD0 ke AD1. Kita masukkan AD1. So ini adalah AD1. Step seterusnya nombor 3, kita tak boleh cakap terus pasal keseimbangan ni tau. Kita kena cakap pada P0. Pada P0 apa jadi? Apa sedang berlaku pada P0? Ketika P0 berlaku lebihan penawaran. Kenapa? Dekat sini kita boleh nampak ini kita punya penawaran. Tapi permintaan kita dekat sini. So berlaku lebihan penawaran sebanyak Y0, Y2. Kita label kat sini Y2. Dia punya isu dekat sini berlaku lebihan penawaran pada Y0, Y2. Kemudian kesannya, bila berlaku lebihan penawaran, P cenderung untuk turun sehingga capai keseimbangan baru pada E1. So dekat mana kita punya E1? E1 dekat sini ya. E1 ni kita punya keseimbangan baru Y1 pada E1, P1, Y1. So kesan dia apa dekat sini? Kita nampak dah P turun dari P0 ke P1. Sini ya. P0 P1, maka masalah inflasi dapat diatasi lah. Inflasi tarikan permintaan dapat diatasi. So nampak tak dia punya flow, turutan gitu. Turutan
apa yang berlaku bermula dengan keseimbangan. Okey, kemudian yang ni isu utama dia lah datang daripada soalan. Apa yang soalan minta? Soalan kata berlaku masalah inflasi dan kita nak gunakan G. So bila G inflasi, G kena turun. Perbelanjaan kerajaan diturunkan. So bila G turun, tengok balik yang ni, G turun maka AE pun akan turun. Penurunan AE menyebabkan peralihan AD. Okey, AD dari AD0 ke AD1. So pada P0 berlaku lebihan penawaran sebanyak Y0, Y2 dan bila berlaku lebihan penawaran, harga akan cenderung untuk turun sampai capai keseimbangan baru pada E1 tu pada harga P1 dan Y1. Penurunan P daripada P0 ke P1 ni menunjukkan masalah inflasi dapat diatasi. Jelas tak step by step?